Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa'idna min syarri nafsina. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد, Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur pada Allah Ta'ala kerana pada malam ini Allah Ta'ala kumpulkan kita dalam majlis ilmu, dan juga Allah Ta'ala kumpulkan kita dalam majlis hari raya. Mudah-mudahan niat awal kita datang ke sini untuk kuliah dan berjemaah sebelum disampingkan dengan majlis hari raya. Mudah-mudahan majlis hari raya ini pun satu ibadah juga, kerana dia mengeratkan ukhuwah di antara kita, menyambungkan silaturahim merupakan tuntutan dalam agama kita. Jadi perbetulkan dan meluruskan semula niat kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini semuanya memperolehi pahala di sisi Allah, dan insya-Allah mudah-mudahan dia membawa kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah malam ni kita akan tengok satu surah, dan kita akan tadabbur satu surah, iaitu surah yang ke-90 dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Balad. Jadi saya jemput kepada tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, sama ada boleh ambil Quran terjemahan yang ada sekitar surau kita ini, ataupun boleh buka smartphone kita untuk sama-sama kita melihat dan kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Balad, surah yang ke-90. Kalau yang buka smartphone tu dipersilakan. Syaratnya jangan buka WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, apa lagi? Semua jangan dibuka ya. Baik. Baik, surah Al-Balad ini diterjemahkan sebagai surah negeri, dan spesifiknya merujuk kepada bumi Mekah Al-Mukarramah. Okey. Kenapa disebut sebagai surah Al-Balad? Kerana pada awal ayat surah ini Allah Ta'ala ada menyebut kalimah Al-Balad yang merujuk kepada bumi Mekah Al-Mukarramah. Baik, apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan pada surah ini, tuan-tuan? Surah ini menarik untuk kita baca, sebab surah ini dia ada persamaan dengan surah yang sebelum itu. Surah yang sebelum itu namanya surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr, Allah Ta'ala membicara berkaitan tentang orang Mekah. Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu fajar, dan Allah Ta'ala bersumpah dengan 10 malam yang termulia, iaitu bulan Zulhijjah, yang kita akan masuk pada 2 bulan yang akan datang ni. Dan Allah Ta'ala cerita pada surah Al-Fajr berkaitan tentang ciri-ciri amalan orang yang membawa pengamalnya, manusia itu, ke dalam neraka Allah Ta'ala. Manakala pada surah Al-Balad, Allah Ta'ala cerita juga tentang orang-orang Mekah, namun Allah Ta'ala cerita tentang ciri-ciri amalan penghuni-penghuni syurga Allah Ta'ala. Ini yang kita nak akan lihat pada surah Al-Balad. Baik, pada ayat pertama Allah Ta'ala bersumpah dengan kalimah La uqsimu bihadzal balad. Kata Allah Ta'ala, aku benar-benar bersumpah dengan kota Mekah Al-Mukarramah. Al-Balad merujuk kepada bumi Mekah. Ayat yang lain Allah Ta'ala guna kalimah yang sama, Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Gunakan kalimah baladil amin, negeri yang aman, merujuk pada kota Mekah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, cuba perhatikan kalimah la yang ayat pertama tu. Kalimah la tu bermaksud menafikan, bermaksud tidak. Tapi kalau kita tengok terjemahan, dia tak ada kalimah tidak pun di situ. Diterjemahkan sebagai aku benar-benar bersumpah. Jadi para ulama tafsir sebenarnya pada kalimah la tu ada 3 tafsiran. Okey, secara perincinya ada 3 tafsiran. Tafsiran yang pertama, kata para ulama tafsir, dia kata apa? Ayat pertama tu diterjemahkan sebagai la uqsimu bihadzal balad. Aku tak bersumpah, kata Allah, aku tak bersumpah dengan bumi Mekah.
Kenapa Allah Ta'ala kata macam tu? Ceritanya macam ni. Orang Mekah, kita belajar sirah kan? Orang Mekah ni, mereka semuanya bersyariat dengan syariat syariat Nabi Ibrahim AS. Beragama dengan agama Hanifah. Kalau nak cerita tentang halal haram, orang Mekah lebih mengetahui dia. Bahkan sebelum Nabi diutuskan menjadi Rasul, orang Mekah dah melakukan ibadah haji dan ibadah tawaf dah. Melakukan ibadah umrah dah. Lebih awal daripada orang-orang Islam yang sesudah kelahiran Nabi SAW. Memang orang Mekah maklum sungguh dah dengan cerita-cerita syariat beriman dengan Allah. Sebab dia beriman dengan Nabi Ibrahim AS. Jadi orang Mekah sezaman dengan Nabi, iaitu orang Mekah yang melakukan macam-macam kemaksiatan dan kejahatan. Bila dia melakukan maksiatan, kejahatan dan sebagainya, ketika itu orang-orang Mekah yang menyembah berhala, dia kata apa? Aku tak percaya langsung tentang hari akhirat. Sedangkan agama dia beriman dengan hari akhirat. Tapi dia kata aku tak percaya langsung dengan hari akhirat. Bila kata macam tu tuan-tuan, Allah Ta'ala kata apa? La uqsimu bihadzal balad. Aku tak bersumpah dengan negeri ini, apa yang diucapkan oleh orang Quraisy. Maksudnya macam ni tuan-tuan. Bila orang Quraisy kata apa? Aku tak percaya hari akhirat, Allah Ta'ala kata apa? Hari akhirat itu hari yang mesti berlaku. Hari kiamat hari yang mesti berlaku. Dan aku tak perlu bersumpah dengan kota ini nak katakan hari kiamat mesti berlaku. Dalam bahasa yang mudah kita tuan-tuan macam ni. Esok hari Ahad. Perlu tak saya kata apa tuan-tuan? Demi Allah esok hari Ahad. Perlu ke tidak? Tak perlu. Sebab memang esok hari Ahad. Confirm dah. Tak payah sumpah pun memang berlaku Ahad. Kalau saya sumpah tuan-tuan macam orang gila lah. Demi Allah esok Ahad. Semua orang tahu dah Ahad. Macam itulah Allah Ta'ala nak sampaikan pada ayat ini. Aku tak perlu bersumpah dengan kota Mekah. Sebab kiamat mesti berlaku. Orang Quraisy, apa yang kamu cakap mengarut sungguh. Macam tu ayat dia. Faham Tafsiran yang kedua. Kalimah la uqsimu bihadzal balad ni diterjemahkan la tu merujuk kepada jawapan orang Quraisy. Jawapan Allah kepada orang Quraisy. Bila orang Quraisy kata apa? Aku tak percaya hari kiamat, Allah Ta'ala jawab. Kalimahnya adalah la, tidak. Allah Ta'ala menafikan. Kamu cakap macam itu adalah salah. Kemudian Allah Ta'ala kata, uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan bumi Mekah, kiamat mesti terjadi. Beza tak ayat tafsiran pertama dengan tafsiran kedua? Beza kan? Pening ke? Tak pening kan? Masya-Allah. Tuan-tuan jangan risau, kambing tu selamat di luar tu. Okey, insya-Allah. Tadi saya dah perhatikan dah. Saya dah cover line tadi. Okey. Dia seolah-olahnya kalimah la, pasal ada koma, uqsimu bihadzal balad. Dia tak bersambung ayat dia. Di koma kat situ. Berhenti. Tafsiran yang ketiga yang disebutkan dalam terjemahan-terjemahan kita ni tuan-tuan, la uqsimu bihadzal balad. Aku benar-benar bersumpah dengan kota Mekah, kiamat mesti terjadi. La itu disebut sebagai la az-ziyadah ataupun la az-zaidah. Okey? Bermaksud tambahan. Bermaksud tambahan. Macam ni contoh dia. Kalau dalam bahasa kita lah, bahasa Melayu kita, mudah macam ni. Saya tanya dengan tuan-tuan lah. Saya tanya dengan Ustaz Azwan kita. Saya kata, Ustaz Azwan, bila nak buat open house? Bukan open house surau tau. Open house kat rumah. Bila nak buat open house? Dia pun tak tahu kan. Bila dia pun kata, minggu depan kod. Kod tu maksudnya apa? Penambahan pada ayat dia. Kan? Minggu depan, kod tu penambahan. Tapi penambahan yang meragukan. Dia ragu-ragu. Mungkin ya buat, mungkin tak. Faham? Okay? Ataupun dia akan jawab, minggu depan lah. Lah tu adalah penambahan. Tapi lah tu bukan meragukan, tapi dia kepastian. Memang minggu depan. Jelas? Dalam bahasa kita. Jadi pada ayat dalam bahasa Arab, kalimah la ni bermaksud zaidah, penambahan. Tapi penambahan yang menguatkan. La uqsimu, maksudnya Allah Ta'ala kata, aku benar-benar bersumpah. Bukan aku bersumpah. Aku betul-betul bersumpah dengan bumi Mekah, kiamat mesti terjadi. Jelas? Ayat yang lain Allah Ta'ala banyak guna dalam Quran tuan-tuan. Ayat-ayat macam ni. Dia dari segi ilmu nahwu dan tafsir lah. Antara yang Allah Ta'ala gunakan, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Kata Allah Ta'ala, kerana sungguh-sungguh daripada rahmat Allah lah, Nabi SAW berlunak akhlaknya dengan kaumnya. Ada kalimah ma dekat situ. Ayat sepatutnya fabirahmatim minallah.
Kerana Allah punya rahmatlah Nabi ada sifat lemah lembut. Tapi Allah Ta'ala tambah kalimah ma, memang betul-betul dah rahmat daripada Allah. Nabi SAW lemah lembut dengan kaumnya. Tak apalah tuan-tuan, ayatnya lebih detail lagi. Tapi saya nak beritahu penambahan ini ada dalam bahasa kita, ada juga dalam bahasa Arab. Jadi la dekat situ adalah penambahan. Baik, kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan kota Mekah? Setiap yang Allah Ta'ala sumpah dalam Quran, semuanya makhluknya yang luar biasa. Allah Ta'ala bersumpah dengan bulan, bersumpah dengan matahari, bersumpah dengan macam-macam objek siang malamnya. Dan Allah Ta'ala bersumpah dengan bumi Mekah. Kenapa bersumpah dengan bumi Mekah? Sebab bumi Mekah satu-satunya kota dan bumi yang special berbanding kota-kota yang lain. Itu kita kena faham. Antara yang Nabi sebut specialnya kota Mekah ni tuan-tuan, iaitu pertama, Nabi kata apa? Siapa-siapa yang berazam melakukan maksiat di bumi Mekah, baru niat saja, Allah Ta'ala bukan catatkan dosa pada dia, tapi mengazabkan dia. Dan dia tak semestinya berniat untuk melakukan maksiat di Mekah, buat maksiat di Mekah dengan niat itu mesti duduk di Mekah. Tak. Contoh, dia duduk di Malaysia, duduk di Shah Alam. Saya memang nak tipu orang-orang jemaah-jemaah haji umrah ni dekat Mekah, baru niat dekat Shah Alam. Bukan sekadar dicatat dosa, tapi Allah Ta'ala akan azab dia. Itu ancaman dia. Tapi pelik tuan-tuan, bila dah diazab macam itu pun ramai juga jadi scammer umrah. Okey? Dia walaupun baru niat, tapi Allah Ta'ala dah azab sia-sia. Itu ancaman. Itu special. Tak ada kota-kota lain. Kalau kita duduk sini, saya rasa nak bergaduh lah dengan Ustaz Azwan, contohlah. Baru niat. Dosa ke? Belum lagi. Dah buat, baru berdosa. Itu berbeza dengan kota Mekah. Dan kota Mekah, Nabi sebut dalam satu hadis, kota yang Allah Ta'ala sucikan. Haram tu maksudnya disucikan kota itu, di mana kalau ada di bumi itu tak boleh ada penumpahan darah. Di kota itu kalau ada pokok-pokok tak boleh ditebang, dipotong dan sebagainya untuk dibawa pulang. Tanah batunya tak boleh diambil, dibawa pulang ke tanah. Tak dibenarkan. Dia special. Yang boleh bawa balik apa tuan-tuan? Isteri kota Mekah je boleh bawa balik. Tuan-tuan kawan dengan orang Mekah, tuan-tuan bawa balik. Itu je boleh. Yang lain tak dibenarkan. Kita ingat, oh semua boleh bawa balik. Tak. Dia special. Cerita tentang Mekah, dia special. Sebab itu Allah Ta'ala bersumpah dengan bumi Mekah. Dan bumi Mekah ni bumi yang didoakan oleh Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim doakan bumi Mekah ni menjadi bumi haram, dan didoakan berkat yang ada pada bumi Mekah. Sebab itu para ulama Madinah kata apa? Bagi sesiapa yang nak mendapatkan berkat doa Nabi Ibrahim di kota Mekah, iaitu minumlah air zam-zam yang keluar daripada bumi Mekah. Tak perlu buat benda-benda khurafat yang lain. Peluk Kaabah lah, ambil tanah masuk dalam uncang, bawa pergi tawaf, bawa balik Malaysia. Tak perlu. Ada kan orang kita kan, ambil batu-batu dekat tanah haram, simpan dalam uncang dia, bawa balik Malaysia. Dia kata ni nak jadi tangkal, ni nak jadi azimat, macam-macam. Berebut-rebut. Para ulama kata apa? Mudah saja. Kamu ambil air zam-zam, minum, kamu akan dapat berkat doa Nabi Ibrahim AS di bumi Mekah. Nak dapat berkat doa Nabi SAW di bumi Madinah, iaitu makanlah apa-apa tumbuhan yang keluar daripada bumi Madinah. Paling mudah iaitu kurma yang tumbuh di tanah haram. Kurma ni ada macam-macam tuan-tuan. Kurma Iran ada, kurma ni macam-macam negara ada. Tapi kalau tuan-tuan nak dapat berkat, carilah kurma yang tumbuh di tanah haram Madinah. Tuan-tuan akan dapat doa yang didoakan oleh Nabi SAW. Ini yang dijamin oleh Nabi SAW. Okey, baik. Mudah aja. Baik, ayat kedua. Ni bawa ayat tumpahan tuan-tuan. Kita belum masuk lagi berkaitan tentang apa yang Allah Ta'ala sampaikan. Wa anta hillun bihadzal balad. Kata Allah Ta'ala, wa anta, dan engkau wahai Muhammad, hillun bihadzal balad. Kalimah hillun ada 3 tafsiran juga. Pertama, kalimah hillun itu merujuk pada Nabi SAW menetap di bumi Mekah. Allah Ta'ala kata apa? Dan engkau wahai Muhammad sedang menetap di kota Mekah Al-Mukarramah. Tafsiran yang kedua, hillun ini merujuk kepada kalimah halal, iaitu orang Quraisy. Kata Allah Ta'ala, dan engkau wahai Muhammad dihalalkan darah engkau oleh orang Quraisy di bumi Mekah. Ayat ni seolah-olahnya macam ancaman Allah Ta'ala. Ketika mana bumi Mekah ni tak ada satu pun penumpahan darah. Daripada zaman Nabi Ibrahim sampailah ke zaman hari ini, tak ada penumpahan darah. Tiba-tiba zaman Nabi SAW sebelum Nabi hijrah, Parlimen Quraisy bersidang. Dia kata apa? Kita mesti bunuh Muhammad di rumah Muhammad. Kita dah kupaskan tuan-tuan isu masa malam hijrah Nabi.
Abu Jahal dia buat satu persidangan di Parlimen Quraisy, dia subsidikan setiap pemuda-pemuda Quraisy ni, kabilah ni, diberikan pedang dan bunuh Muhammad di rumah Muhammad. Sedangkan tanah Mekah adalah tanah haram yang tak ada penumpahan darah. Tapi tiba-tiba pada hari itu mereka benarkan pula penumpahan darah, dan darah yang dihalalkan adalah darah Nabi SAW. Cuba tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan perhatikan. Di kota Madinah ada medan-medan perang yang duduk di tanah haram, Uhudnya, Khandaqnya dan sebagainya. Di Mekah ada ke tidak? Tak ada. Sebab memang daripada zaman Ibrahim sampai ke zaman hari ini, semua orang berpegang tak ada penumpahan darah di sini. Sebab itu Allah Ta'ala kata apa? Walaupun bumi ni bumi berkat, tapi darah kau wahai Muhammad dihalalkan oleh orang Quraisy untuk dibunuh di bumi ini. Allah Ta'ala ancam orang-orang Quraisy. Tafsiran yang ketiga, kalimah halun itu bermaksud halal juga, tapi halal di sini special, iaitu Nabi SAW dihalalkan untuk membunuh orang Quraisy di tanah Mekah. Bila? Dalam riwayat Al-Bukhari diceritakan, nanti kita akan masuk tuan-tuan dalam kuliah sirah kita, pada peristiwa Fatu Mekah, ada satu hari saja Allah Ta'ala benarkan Nabi SAW bunuh orang Quraisy, iaitu pada hari pembukaan kota Mekah tahun ke-8 Hijrah. Dan dibenarkan daripada awal pagi sampai waktu asar saja. Lepas itu tak dibenarkan, dia akan kembali menjadi tanah haram. Maknanya Mekah tanah haram, tapi hari itu saja dia berubah menjadi tanah halal. Sebab apa tuan-tuan? Isu dia, ada seorang orang Quraisy, dia masuk Islam, dia murtad dan dibunuh sahabat Nabi SAW. Namanya Ibnu Khardal. Khardal nama dia. Okay, Ibnu Khardal ni, dia orang bukan Islam, masuk Islam, murtad dan dibunuh sahabat Nabi. Sebab itu bila Nabi SAW masuk kota Mekah, bila Allah Ta'ala halalkan Nabi ada penumpahan darah, maka Nabi kata apa pada para sahabat? Kamu cari Ibnu Khardal dan kamu bunuh dia, walaupun dia duduk menyorok bawah kelambu Kaabah. Sebab apa? Mereka percaya Muhammad takkan bunuh sesiapa dekat tanah haram. Sebab Muhammad beriman dengan apa yang diwarisi oleh orang Quraisy, iaitu tanah ni tak ada penumpahan darah. Tapi sebabkan Allah Ta'ala izinkan Nabi dengan dalil ini, maka bunuhlah Ibnu Khardal pada saat itu. Habis waktu asar, Nabi kata apa? Bumi ini yang telah menjadi halal telah kembali menjadi haram, dan dia tidak akan berlaku pada waktu-waktu yang lain. Itu saja special. Jadi itu merujuk pada ayat kedua. Yang ketiga, baik, tuan-tuan boleh ikut saya punya kuliah? Boleh tahan lagi ya? Kita habis awal tuan-tuan, insya-Allah habis awal. Yang risau. Bismillah, bismillah. Ayat ketiga, wa walidin wa ma walad. Allah Ta'ala bersumpah dengan bapa dan Allah Ta'ala bersumpah dengan anak. Siapa yang Allah Ta'ala bersumpah? Ayat ketiga ni tuan-tuan, dia bukan Trinity ya. Oh, ada Tuhan bapa dengan Tuhan anak ke? Tidak. Wa walidin wa ma walad ni para ulama tafsir kata apa? Dia merujuk kepada bapa itu adalah Nabi Adam AS, dan anak itu merujuk kepada anak cucu Adam, iaitu keseluruhan manusia. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, bapa itu merujuk Nabi Ibrahim, anak itu merujuk kepada Nabi Ismail. Sebab apa? Kedua-dua Nabi inilah yang membuka kota Mekah. Baik, kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan sumpahan-sumpahan ini tuan-tuan? Sebab pada ayat keempat itu yang Allah Ta'ala nak highlightkan kepada kita. Apa yang Allah Ta'ala nak kata? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam keadaan bersusah payah. Ayat ni tuan-tuan kena faham betul-betul ya. Dia bukan bermaksud Allah Ta'ala bersusah payah nak cipta kita. Tidak. Allah Ta'ala nak cipta manusia ni sangat mudah. Cuba tengok zaman-zaman silam. Satu kaum yang ingkar pada Allah, Allah Ta'ala hancurkan semuanya, dan Allah Ta'ala bangkit kaum yang baru. Tidak ada masalah bagi Allah. Dia nak hancurkan sesiapa saja boleh, dan dibangkitkan orang yang baru pun tak ada masalah. Jadi ayat ni merujuk pada apa? Sebenarnya bukan Allah Ta'ala ciptakan kita dalam susah payah. Tidak. Tapi Allah Ta'ala nak beritahu manusia diciptakan kehidupannya dipenuhi dengan susah dan payah. Kehidupan manusia diselimuti dengan perkara yang susah dan payah. Contoh paling mudah, kita tengok daripada awal kelahiran. Seorang ibu nak melahirkan anak tuan-tuan, masa dia mengandung sahaja, ibu tu dah mengalami kesusahan demi kesusahan. Morning sicknessnya, kemudian trimester pertama, kedua, ketiganya, muntah-muntahnya, itulah ini. Tanyalah mana-mana ibu, semua kata susah. Takkan ada ibu yang kata senang je Ustaz, tak ada. Semua kata susah. Nak bersalin pun susah. Tanyalah ibu, walaupun dia dah bersalin 10 orang anak, dia tetap akan kata saya nak salin susah.
Okay? Dah bersalin tuan-tuan pun susah. Nak potong tali pusat, nak bersunat pula. Kemudian nak membesarkan anak daripada bayi, nak bayi di remaja pula. Anak normal lain susahnya, anak yang kurang upaya lain susahnya. Semua dipenuhi dengan kesusahan. Daripada remaja jadi dewasa, dewasa berkahwin pula, kahwin pun susah. Sebab apa? Sebab nak mencari nafkah untuk keluarga dia, yang kerja siang tak cukup, kena cover dengan kerja malam. Dekat sini tuan-tuan, semua orang kalau boleh tak nak bekerja tuan-tuan. Semua orang nak duduk rehat. Tapi kita tak ada pilihan. Kita kena tetap juga keluar bekerja. Okey? Kemudian bila dah bekerja tuan-tuan, kita kata kan best kalau kita dah pencen. Boleh rehat-rehat kan, ada duit pencen. Ingat pencen tu senang, pencen lagi susah. Ingat dengan pencen tu kita boleh pergi semayang kat masjid senang, tapi lutut pun dah longgar tuan-tuan. Mata dah tak nampak, telinga tak dengar. Gigi nak kunyah pun tak boleh tuan-tuan. Gigi pun dah lembut dah. Kemudian kita kata apa? Yang dah tua pun kata mati lagi senang, mati pun susah. Dah masuk dalam kubur, muka nakir datang pula. Di titian sirat pun susah, di mizan pun susah, di mahsyar lagi susah. Jadi mudahnya kat mana tuan-tuan? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, mudahnya manusia bila dia jejakkan kakinya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu merujuk pada ayat ini. Kenapa Allah Ta'ala nak kata pada kita, ya Allah Ta'ala duduk sumpah-sumpah ni, kemudian Allah Ta'ala kata manusia ni memang hidup susah payah. Dia ada dua sebab tuan-tuan. Tuan-tuan ingatlah sampai bila-bila, kehidupan kita memang dipenuhi dengan susah payah. Mana-mana manusia mengharapkan kehidupan dia mudah, itu adalah impian yang mustahil. Okay? Orang yang beriman pada Allah, dia mesti percaya hidup adalah penuh kesusahan payah. Yang mudahnya bila kaki kita dah jejak dalam syurga Allah Ta'ala. Jadi ayat ni sebenarnya dia ada dua hikmah. Hikmah yang pertama, Allah Ta'ala nak motivate setiap manusia yang beriman pada Allah. Dunia takkan mudah sampai kiamat pun. Yang mudahnya hanya kita masuk dalam syurga Allah. Jadi Allah Ta'ala motivate setiap manusia, kamu mesti menggapai syurga Allah kalau kamu nak kerehatan yang abadi. Okay? Kalau kamu hanya bermimpi nak kesenangan dunia, abaikan. Kamu takkan dapat sampai bila-bila. Kita selalu tuan-tuan menyangka orang yang tak beriman pada Allah, oh tengok orang yang tak beriman, hidup mereka nampak macam senang. Kan? Dia tak ada halal ke haram ke, dia tak peduli. Semua benda dia boleh belasah. Dia nak melabur dekat benda, bank yang riba dan sebagainya, dia tak ada masalah. Dia nak pakai baju yang fashion pun tak ada masalah. Kita nampak orang yang tak beriman pada Allah ni nampak macam mudah. Tapi Allah Ta'ala berikan satu contoh tuan-tuan. Orang yang tak beriman kepada Allah di kaca mata kita, kata Allah, ka'annama yus'adu fis sama'. Mereka ni seolah-olahnya macam orang yang duduk di atas gunung ganang. Maksudnya macam mana? Orang yang tak beriman pada Allah, yang kita nampak mereka nigah, hebat, hidup mereka bebas, tak terikat dengan apa-apa undang-undang, hukum hakam pun. Kata Allah Ta'ala, dia hidup macam orang yang duduk di atas gunung ganang. Orang yang beriman ni duduk di bawah gunung. Maksudnya macam ni tuan-tuan. Kalau kita duduk di bawah, tengok orang yang duduk di atas gunung, kita tengok dia duduk dalam keadaan kebebasan, hidupnya lapang, gah, tinggi kedudukan dia. Tapi hakikatnya, seolah-olahnya ayat Allah tu, seolah-olahnya orang yang kita nampak tinggi duduk atas gunung ni, walaupun nampak bebas, tapi hakikatnya jiwanya sempit. Sebab apa? Orang duduk atas gunung nampak tinggi, tapi dia kekurangan oksigen, tak boleh bernafas. Dia tercungap-cungap tuan-tuan. Dia naik, dia cepat-cepat nak turun. Macam itulah orang yang tak beriman pada Allah, nampak macam bebas dengan hukum hakam, tak terikat dengan apa-apa hukum, tapi hakikatnya jiwanya sempit, sebab tidak ada iman pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan tengok, di antara negara Islam dengan negara yang bukan Islam, negara yang bukan Islam tuan-tuan, maju mana pun, Jepun, berapa banyak kes bunuh diri? Banyak ke tidak? Banyak. Tuan-tuan tengok sahabat, saudara kita, si-Islam kita yang duduk di Syria, yang duduk di kawasan pelarian. Pernah tuan-tuan jumpa yang bunuh diri? Walaupun miskin, pernah dengar cerita orang Islam bunuh diri? Tak ada. Nampak? Kita nampak hidup mereka bebas, tapi hakikatnya jiwanya sempit. Itu yang kita kena percaya tuan-tuan. Okay? Sebab itu, kehidupan manusia ni memang keadaan susah payah. Sebab kita beriman, syurgalah paling bahagia, dan itulah kerehatan yang abadi. Hikmah yang kedua, kenapa Allah Ta'ala nak sebut kehidupan manusia ni dengan susah payah? Sebab Allah Ta'ala nak highlightkan kepada kita, kehidupan kamu wahai manusia
kehidupan yang telah diaturkan, dan kamu mesti beriman ada satu kuasa yang mengatur kehidupan kamu. Macam ni tuan-tuan. Kalaulah ada orang yang tak beriman, tak percaya Tuhan, ateis. Dia kata apa? Saya tak percaya pada Tuhan, saya tak percaya pada agama dan sebagainya. Dia sedang membohongi diri dia sendiri. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab orang yang kata saya tak percaya Tuhan, dia bohong diri dia. Sebab setiap manusia dia tak boleh tentukan walaupun sekecil perkara tentang diri dia. Kalau betul kamu tak percaya yang ada kuasa yang mengawal kehidupan kamu, cuba kamu decide bila kamu nak sakit. Hari ni saya ada presentation, saya tangguhkan sakit saya nak pilih hari esok. Boleh ke? Tak boleh. Tuan-tuan masuk kerja, tuan-tuan sendiri yang ambil cek kita punya payment gaji kita tu, tuan-tuan sendiri tulis berapa ribu tuan-tuan nak gaji. Boleh? Kalau kita boleh kawal kehidupan kita tuan-tuan, semua orang nak benda yang sedap-sedap je tuan-tuan. Saya nak gaji sedap, nak kereta sedap, nak rumah sedap, nak makan sedap-sedap, tak nak sakit, nak tangguh kematian bila. Boleh pilih umur berapa nak mati. Boleh ke tidak? Tak boleh. Itu tanda manusia ni lemah. Kita ni dikawal dan ada Tuhan yang mengawal kehidupan kita. Sebab itu Allah Ta'ala kata kehidupan manusia dalam keadaan susah payah. Kalau kita boleh kawal hidup kita, semua orang nak senang. Tak ada orang nak susah. Boleh? Itu hikmah kenapa Allah Ta'ala sebutkan ayat ni. Dan kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan 3 ayat yang saya sebutkan awal-awal tadi. Okey, baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat ke-5. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Apakah kamu menyangka sekali-kali tidak ada satu kuasa pun yang menguasai kamu? Ayat yang keempat saya sebutkan tadi tuan-tuan, sebenarnya dia merujuk pada ayat kelima tadi. Iaitu bila kita berfikir tuan-tuan, satu benda pun saya tak boleh kawal, satu benda pun saya tak boleh nak memilih, apa yang ditakdirkan itulah saya kena tempuhi. Kita mesti, kalau betul-betul berfikir tuan-tuan, kita mesti percaya dan beriman pada Allah Ta'ala. Kalau kita tolak Allah Ta'ala tuan-tuan, sebenarnya kita bohong diri kita sendiri. Okay? Itu yang Allah Ta'ala nak sebut pada ayat ini. Apakah kamu ni menyangka tidak ada satu kuasa pun yang menguasai kamu? Bila kita berfikir, kita akan percaya betul yang mana kehidupan kita telah dikawal dan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tengoklah, kita punya tokoh negara kita yang pada bulan Mei itu meninggal kan, Datuk Seri Hasanuddin ya. Malam tu dia kuliah tuan-tuan, esok pagi dia meninggal. Kalau dia tahu dia meninggal esok tuan-tuan, tuan-tuan rasa dia dah pergi kuliah ke? Saya tanya tuan-tuan sendiri. Kalau dia tahu esok dia meninggal, malam tu nak pergi kuliah ke? Kuliah bukan dekat tuan-tuan tu, dia duduk Pandan. Kuliahnya dekat Seremban tuan-tuan. Kalau dia tahu esok dia meninggal, malam tu dia mesti jumpa dengan anak-anak dia, duduk dengan anak-anak dia, makan, kalau boleh tak nak keluar rumah. Tapi itulah manusia. Dia tak boleh kawal kehidupannya, sebab kehidupannya telah dikawal oleh Tuhannya. Ni kita kena beriman tuan-tuan. Jangan tipu diri kita. Tuan-tuan tengoklah pada kehidupan kita. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebutkan, Yaqulu ahlaktu malal lubada. Kemudian Yaqul tu merujuk pada siapa? Dia berkata. Siapa yang berkata? Al-insan. Al-insan di sini merujuk kepada orang kafir. Orang kafir akan kata pada Allah Ta'ala, ahlaktu malal lubada. Aku telah musnahkan segala harta-harta aku lubada, iaitu dalam keadaan sia-sia. Harta yang banyak-banyak ni semua aku telah hancurkan, aku hapuskan. Maksudnya macam ni tuan-tuan. Orang kafir ni dia akan menyesal sebab Allah Ta'ala berikan dia kekayaan dan kekayaan itu tak menjadi manfaat kepada dia. Satu, dia gunakan untuk kehidupan dunia dia, habis macam tu. Satu lagi, kehidupan akhirat tidak ada apa-apa pun manfaat di akhirat. Orang beriman, harta yang dia miliki, dunia menjadi manfaat, akhirat menjadi pahala. Itu kita kena berpegang tuan-tuan. Tapi hari ini tuan-tuan, dunia kita, orang yang bukan Islam telah mewarisi sifat orang yang bukan Islam. Ayat ni merujuk orang bukan Islam. Dia ada harta, dia beli kereta, dia tunjuk pada orang, ni kereta saya, ni rumah saya, ni perabot saya. Dia cerita-cerita apa yang dimiliki, harta, aset dia. Tuan-tuan boleh tengok di media sosial tuan-tuan. Jangan tengok negara jauh-jauh, tengok negara kita saja. Dia beli sesuatu, dia tayang kat semua, Instagram tunjuk, Facebook tunjuk. Kamu ingat kamu seorang je di rumah. Kita balik raya tuan-tuan, tengoklah. Kita punya saudara mara ke, siapa-siapa kita jumpa kan, hari-hari biasa pakai tudung sarung kan. Pagi raya tu berkelip-kelip tudung kan. Nak tunjuk pada siapa tuan-tuan? Ni adalah sifat orang yang bukan Islam. Tapi sifat ini telah diwarisi oleh orang Islam.
Orang Islam, harta yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, pertama, dia mesti jadi manfaat untuk dia di dunia. Belilah apa-apa yang menjadi manfaat untuk kamu di dunia. Yang kedua, dia mesti jadi pahala kamu di akhirat. Jangan harta kita sia-sia. Beli benda yang tak faedah, gunakan kepada tempat yang haram, buat benda-benda maksiat, jangan. Saya pernah sebut dah sebelum-sebelum ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan doa pada Allah Ta'ala, ya Allah berikan aku rezeki, berikan aku harta, beri aku kaya, beri aku itu, beri aku ini. Tuan-tuan jangan lupa sebut kalimah berkat. Mesti sebut dalam doa kita. Ya Allah beri aku kaya, kaya yang berkat. Beri aku rezeki, rezeki berkat. Beri aku harta, harta berkat. Beri aku umur panjang yang berkat. Sebab apa? Kalau tuan-tuan minta kaya, Allah Ta'ala mustajab, jadi kaya. Tapi kekayaan tu tak berkat. Dengan kekayaan tu kita buat maksiat, dengan kekayaan tu kita lupa Allah, dengan kekayaan itu kita tinggalkan Allah. Bahaya. Panjang umur, tapi panjang umur dalam keadaan kita maksiat pada Allah, bahaya. Sebab itu Nabi ajar kita tuan-tuan. Bila Nabi doakan kepada Anas bin Malik, kata Nabi SAW, berikan umur yang panjang padanya, berikan rezeki yang banyak, berikan anak penak yang ramai kepada Anas bin Malik. 3 benda yang Nabi doa pada Anas ni tuan-tuan, semuanya doa-doa yang fitnah. Anak fitnah, harta fitnah, umur panjang fitnah. Betul? Kan Allah Taala sebut kan 3-3 ni fitnah. Tapi Nabi sebut kalimah yang keempat pada doa Nabi, wa barik lahu fima a'taitahu. Kau berkatilah apa yang kau telah berikan kepada dia. Kalimah berkat. Okey, kalau tuan-tuan minta hal-hal dunia, jangan minta dunia saja, tapi kepil dengan kalimah berkat. Mesti. Kita tak nak jadi orang yang macam ni tuan-tuan. Bila kita miskin, kita minta Allah berikan kita kesenangan, tapi dengan kesenangan kita lupakan Allah. Ini berlaku kepada pada zaman Nabi Musa AS, Qarun kan tuan-tuan. Sebelum tu dia beriman dengan Nabi Musa. Bila dia dah beriman pada Nabi Musa, minta Nabi Musa doakan dia jadi kaya. Dah jadi kaya tuan-tuan, dia lupa Allah Ta'ala, kufur pada Allah Ta'ala. Akhirnya bila dia kufur, harta tu telah menghancurkan kehidupan dia, telah menghancurkan diri dia sendiri. Okay? Jadi minta berkat kepada Allah Ta'ala. Jadi bila Allah Ta'ala berikan kekayaan pada manusia, Allah Ta'ala kata apa? Ayahsabu allam yarahu ahad. Adakah manusia ni menyangka tidak ada sesuatu kuasa yang sedang perhatikan dia? Sebab apa? Orang bila ada kekayaan tuan-tuan, dia tak rasa dah yang dia ni sedang diperhatikan. Sebab apa? Piramli kata apa? Bila dia ada kaya ni dunia ana yang punya. Okay? Dia dah rasa macam tu. Dia dah tak rasa ada sesuatu kuasa yang telah mengawal dia. Dia tak ada dah. Sebab dia kata semua benda saya boleh beli. Apa yang tak boleh? Semua boleh. Sebab apa? Money is king, dia kata. Kan? Sebab dia percaya macam tu. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Alam naj'al lahu 'ainain. Kata Allah, bukankah kamu wahai manusia, aku yang berikan kamu 2 biji mata. Sepatutnya 2 biji mata yang aku beri nikmat pada kamu. Lihat benda yang boleh menambahkan iman. Tengok langit, tambah iman. Tengok haiwan-haiwan, tambah iman. Kamu tengok dunia ni, tengok apa-apa ni, semua menambah iman. Tapi kenapa kamu tak boleh beriman pada Allah? Itu Allah Ta'ala soal kita. Walisana wa syafatain. Aku berikan kamu lidah dan aku berikan kamu 2 bibir. Sepatutnya kamu luahkan apa yang kamu yakini, yang kamu beriman. Kamu sebut kalimah-kalimah yang memuji Tuhan kamu. Kamu sampaikan hal-hal yang membawa ketaatan kepada Tuhan kamu. Sepatutnya macam tu. Tapi kenapa kamu melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Ta'ala? Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, wahadainahu najdain. Dan aku berikan kamu 2 jalan pula, iaitu jalan fasik dan jalan salih. Okay? Dunia ni tuan-tuan, setiap kita Allah Ta'ala beri 2 jalan. Kita yang memilih, sama ada jalan yang membawa kepada syurga ataupun jalan yang membawa kepada neraka. Ini pilihan kita. Tak ada orang yang memaksa hidup kita tuan-tuan. Sekalipun syaitan, dia tak pernah paksa kita. Pernah tuan-tuan tak pernah tak solat, syaitan cekik kita, kau solat aku cekik kau. Pernah syaitan cakap? Tuan-tuan pernah kena ugut? Tapi kenapa tak solat? Pilihan diri sendiri. Itu pilihan kita. Dosa maksiat yang kita buat, itu pilihan kita. Kenapa ambil rasuah? Kenapa makan harta haram? Kenapa buat macam ni? Kenapa macam ni? Itu pilihan kita. Tak ada orang yang boleh mengawal kita. Tak ada orang yang paksa kita. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Ibrahim, bila ahli neraka masuk dalam neraka Allah Ta'ala, syaitan akan duduk di atas mimbar dia dan dia akan ketawakan semua penghuni-penghuni neraka. Dan dia kata apa? Aku berlepas daripada apa yang kamu minta pada aku. Maknanya apa? Syaitan tak bertanggungjawab apa yang telah dilakukan pada kita di dunia.
Ketika itu, seluruh penghuni-penghuni neraka akan meraung-raung dengan khutbah daripada iblis. Kat dunia tuan-tuan tak pernah lagi khatib khutbah, jemaah meraung. Jemaah tidur ramai. Meraung tak ada. Tapi iblis punya khutbah, satu neraka akan meraung. Sebab apa? Sebab rupa-rupanya dia bukan tertipu dengan iblis. Dia tertipu dengan diri dia sendiri. Okey? Allah Ta'ala kata, aku berikan kamu dua jalan. Kamu pilih, kamu nak masuk syurga ataupun masuk neraka. Tidak ada orang yang boleh paksa kamu. Tak ada orang yang boleh halang kamu melakukan apa-apa ketaatan pada Allah Ta'ala. Syaitan, dia hanya bisik saja. Paksa tak ada. Bisik saja. Tapi itulah iman kita. Dibisik pun kita boleh tergoda. Macam mana tuan-tuan? Dia tak buat apa-apa pun. Bisik je. Buat apa-apa macam ni? Okey. Itu pun kita buat. Dia tak ada janji apa. Tak ada buat itu, tak ada buat ini. Tak ada apa. Hanya bisik pun kita boleh tergandai iman kita kerana bisikan syaitan. Baik. Berikut. Sebab itu tuan-tuan, Allah Ta'ala selalu sebut, aku tak pernah zalimi hamba-Ku, melainkan hamba-Ku menzalimi dirinya sendiri. Kalimah zalim tu, kita tak boleh kata Allah Ta'ala lah yang takdirkan saya hidup macam ni. Tak. Kita yang memilih kehidupan kita sendiri. Okey? Baik. Ayat yang ke-11. Allah Ta'ala sebutkan, falaqtahamal aqabah. Tuan-tuan boleh ikut tak saya punya kuliah ni? Boleh? Falaqtahamal aqabah. Kata Allah Ta'ala, apakah tidak sebaiknya dengan harta yang kamu miliki? Orang kafir tadi kan miliki harta yang banyak kan? Ayat ni sebenarnya tuan-tuan saya sebut tadi, dia merujuk pada orang Quraisy. Orang Quraisy, dia tak beriman pada Allah. Dia sembah berhala. Dia makan harta haram. Dia melakukan perzinaan. Dia buat macam-macam maksiat. Tak percaya hari akhirat. Tapi Allah Ta'ala berikan dia kemuliaan. Dia jaga Kaabah. Dia duduk di Mekah. Perniagaan dia melimpah ruah harta-hartanya. Dia tak cari manusia. Manusia cari dia. Dia duduk je kota Mekah. Orang datang pergi buat ibadah haji. Dia jadi kaya disebabkan itu. Jadi dengan sebab itu, orang Quraisy ini lupa Allah Ta'ala. Dia habiskan harta-harta dengan benda-benda yang tak bermanfaat. Malal lubada tadi. Ahlaktu malal lubada. Jadi Allah Ta'ala kata, alangkah baiknya kalau duit yang kamu ada, kamu gunakan dengan jalan Al-Aqabah. Aqabah ni apa? Iaitu jalan yang sukar untuk menggapai syurga Allah Ta'ala. Al-Aqabah ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dalam kamus Arab Melayu yang ditulis oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Kalau tuan-tuan mengaji Arab, kita kalau kamus ni, kamus Idris Al-Marbawi. Dia ni orang Melayu tuan-tuan, tapi menetap di Mekah. Dia ni orang Perak, Merbau. Kampung Merbau, Perak kan? Dia kampung Merbau. Sebab itu namanya Idris Al-Marbawi. Jadi Idris Marbawi ni tuan-tuan, orang Silam ni, dia anak murid kepada Tok Kenali. Jadi Idris Marbawi ni, bila disebut Al-Aqabah, dia kata Al-Aqabah ni bermaksud iaitu laluan di celah-celah gunung ganang yang berbatu. Kalau kota Mekah tu, dia punya gunung dia semua batu kan? Nak panjat gunung tu, dia lalu celah-celah tu. Itu maksud Al-Aqabah. Kalau dalam bahasa Melayu tuan-tuan, saya tak tahulah dalam bahasa Melayu apa. Tapi kalau laluan di dalam hutan, semak, ada laluan kita panggil apa? Denai. Okey. Tapi dia bukan denai. Dia laluan di gunung berbatu. Itu namanya Al-Aqabah. Jadi Al-Aqabah ni nak tunjukkan dia adalah laluan yang sangat sukar. Dan dia perlu berhati-hati. Jadi Allah Ta'ala gunakan kalimah Al-Aqabah tu nak merujuk apa? Kalau kamu nak masuk syurga Allah, kamu kena memilih laluan yang Al-Aqabah. Harta kamu gunakan dengan perkara-perkara yang dapat masuk dalam syurga Allah. Tapi syurga Allah tak semudah yang kamu sangka. Dia Al-Aqabah, sukar. Apa yang sukar tu? Wa ma adraka mal aqabah. Apakah itu Al-Aqabah? Allah Ta'ala kata ciri dia, pertama, ni ciri ahli syurga ni, fakun raqabah. Kamu bebaskan budak ataupun hamba yang merdeka. Kamu ada harta, bebaskan hamba-hamba kamu. Tuan-tuan tahu tak, nilainya seorang hamba ni, nilainya seorang hamba, tak silap saya, disebutkan dalam tafsir, lebih kurang 10,000 dirham ataupun 10,000 dinar. Dalam kiraan kita, seorang hamba yang dibebaskan, orang yang nak bebas tu dia kena bayar dekat tuan dia, tuan hamba ni, 50,000 ataupun 500,000 untuk seorang. Senang ke susah tuan-tuan? Susah. Dan bila dibebaskan hamba tu bebas merdeka dan hamba tu tak akan bekerja untuk orang yang bebaskan dia. Maknanya orang yang bayar tu dia tak dapat manfaat apa-apa pun. Dia sekadar ada duit, bebaskan. Sebab itu Nabi kata apa? Siapa yang membebaskan seorang hamba, Allah Ta'ala akan bebaskan seluruh panca indera dia daripada dijilat oleh api neraka Allah Ta'ala. Jadi ada sahabat Nabi SAW bila dengar hadis itu, dia bebaskan hamba-hamba dia.
Dia segera bebaskan hamba-hamba dia. Sebab nak membebaskan hamba, dia kena guna duit yang banyak. Tuan-tuan pernah tak? Mudah je ni tuan-tuan. Kita tak ada hamba dah. Tuan-tuan ada dalam akaun berapa ribu dah. Ambil duit ASB tuan-tuan ke, duit EPF tu tuan-tuan pergi letak dalam tabung masjid. Habiskan semua tuan-tuan. Boleh ke tak boleh? Tak semudah yang kita sangka. Itu namanya Al-Aqabah. Okey, tuan-tuan mengantuk kan? Kalau luar daripada masjid saya boleh buat senaman-senaman. Tapi kita dalam masjid susah sikit. Okey. Okey, jadi itu yang pertama. Kedua, au it'amun fi yaumin dhi masghaba, ataupun kamu beri makan pada hari kelaparan. Maknanya apa? Ketika saat orang susah, memang lapar, kelaparan, kebuluran, kamu bagi makan ketika itu. Itulah waktu yang paling terbaik. Kamu susah, orang lain susah, tapi kamu berikan duit apa yang kamu ada kepada orang lain. Beri makan. Dekat sini tuan-tuan, dia bukan sekadar nak cakap ibadah yang paling sukar bagi kita itu yang membawa kepada syurga Allah, tapi dia juga menunjukkan keutamaan. Memberi makan, pahala. Tapi memberi makan ketika orang betul-betul memerlukan, dia ada double pahala. Okay. Kita boleh bagi pada sesiapa pun, dapat pahala. Tapi kita cari rumah yang memang dia ni susah sungguh, miskin sungguh. Memang dia perlukan makanan, kita bagi dia makan. Pahalanya double. Sebab pahala sedekah, satu lagi pahala kita bantu dia dalam kesusahan. Tuan-tuan tengoklah, ada satu bencana mana-mana negara. Di Palu ke, di itu, di ini kan. Dia memang betul-betul kebuluran. Dia tak boleh makan apa-apa pun. Dekat sana tak ada makanan langsung. Semua kawasan tu habis hancur. Ketika itu kita yang memberi bantuan, kita dapat pahala beri bantuan, dan kita beri pahala tu sebenarnya sangat utama untuk kita beri pahala. Dapat pahala. Sebab dia memang sangat-sangat memerlukan bantuan daripada kita. Boleh faham tuan-tuan? Dia ada keutamaan. Ketiga, Allah Ta'ala bagi contoh lagi. Yatiman dha maqrabah. Kamu beri bantuan anak yatim daripada kerabat kamu. Cari anak yatim, jaga tuan-tuan. Jaga anak yatim, satu pahala. Tapi jaga anak yatim yang kerabat kita, 2 pahala. Sebab apa? 1, pahala jaga anak yatim. 2, pahala menyambung silaturahim daripada kerabat kita. Nampak? Dia ada keutamaan. Cari mana anak yatim, umum. Tapi dia ada spesifik. Kamu cari anak yatim, tapi yang paling utama, utamakan yang kerabat kamu. Jelas kan? Boleh? Dia ada keutamaan. Jadi tuan-tuan perhatikan balik. Sebelum duit kita masuk ke tabung surau, tengok dulu anak isteri kita cukup tak makan. Sebelum duit kita pergi umrah, pergi haji, perhatikan dulu kelompok keluarga kita, circle kita, kerabat-kerabat kita, ada tak yang tak bersekolah? Ada tak yang tak cukup makan? Adik-beradik kita dan sebagainya. Itu yang perlu didahulukan. Jelas itu yang Allah Ta'ala nak highlight. Au miskinan dha matrabah, ataupun orang miskin yang matrabah. Matrabah ni daripada kalimat turab, tanah, iaitu miskin yang betul-betul melarat. Sebahagian daripada para ulama tafsir, Ad-Dhahak kata apa? Matrabah ni, miskinan dha matrabah, orang miskin dah miskin, dia berhutang pula. Dia ada miskin tak berhutang. Satu lagi miskin berhutang pula. Dia lagi susah lagi. Maka yang miskin yang melarat-larat ni, yang tak ada rumah, yang memang berhutang, itu lebih utama dibantu. Okey, jelas Jadi itu yang Allah Ta'ala sebutkan sebagai Al-Aqabah. Kalau tuan-tuan jaga benda ni, dia akan membawa kita kepada syurga Allah Ta'ala. Highlight dia apa? Harta yang kamu miliki, gunakan di tempat yang bermanfaat, bukan sekadar di dunia, tapi dia akan juga menjadi manfaat untuk kita di akhirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala letakkan satu syarat. Syaratnya apa tuan-tuan? Syaratnya iaitu kamu kalau sekadar bebaskan hamba, bagi makan, jaga anak yatim, jaga orang miskin, tapi thumma kana minal ladzina amanu. Kalau kamu tak beriman pada Allah, ibadah kamu sia-sia. Syarat dia mesti iman. Kamu beriman, amal soleh kamu diterima. Kalau kamu tak beriman, semua amal soleh kamu akan jadi sia-sia. Sebab itu ada seorang sahabat Nabi, nama dia Hazim bin Hakim, tak salah saya, ataupun Hizam bin Hakim. Ditanya pada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, sebelum saya Islam, semua kebaikan saya macam-macam dah buat. Saya bantu orang miskin, saya bayar hutang itu ini. Adakah pahala saya diterima oleh Allah?" Kata Nabi, "Tak. Pahala kamu tak diterima oleh Allah." Okey, ni dalil Pahala kamu tak diterima oleh Allah. Tapi ya Rasulullah, hari ini aku dah memeluk Islam.
Adakah aku dapat pahala aku? Kata Nabi SAW, kamu masuk Islam dan kamu bawa sekali dengan pahala-pahala kamu. Syarat dia adalah iman. Sebab itu saya minta maaf tuan-tuan saya sebut. Kalau kita tengok sahabat-sahabat kita yang bukan Islam, macam-macam kebaikan dia buat, lebih baik daripada kita. Semuanya menjadi sia-sia di akhirat. Sebab tak ada iman. Tapi ada orang jadikan hujah. Dia kata zalim sungguh Tuhan orang Islam ni. Dia dah buat macam-macam kebaikan, hanya tak sebut kalimah la ilaha illallah, dia tak boleh masuk syurga. Zalim. Betul ke zalim tuan-tuan? Allah ni zalim ke? Sebab dia tak sebut kalimah la ilaha illallah, walaupun dia buat macam-macam kebaikan lebih baik daripada orang Islam, dia tak boleh masuk syurga. Sebenarnya jawapannya tak zalim. Saya bagi satu contoh untuk tuan-tuan jelas dan faham. Kalau orang cakap macam tu tuan-tuan, tuan-tuan ada hujah dia. Macam ni jawapan dia. Kalau kita bekerja dengan satu majikan. Contoh kita bekerja dengan seorang majikan. Dia ada pekerja dia. Pekerja ni tuan-tuan memang rajin. Memang rajin sungguh. Dah rajin tuan-tuan, dia buat overtime setiap waktu, tak pernah cuti, MC pun tak pernah. Bagus ke tak bagus dia ni? Bagus. Tapi sayangnya tuan-tuan, dia bukan bekerja dengan kita. Dia bekerja dengan company sebelah. Dia dah sign agreement kerja dengan kita. Tapi dia rajin tu buat kerja tu, dia bukan kerja dengan kita, dia bukan buat kerja di company kita, tapi buat untuk company sebelah. Rasa-rasa company tu, majikan dia layak bagi gaji ke tak bagi gaji? Layak bagi gaji ke tak bagi gaji? Tak bagi. Zalim ke majikan dia tak bagi gaji dekat pekerja dia, sedangkan pekerja dia rajin? Tuan-tuan boleh faham ke tak ni? Okey. Macam ni lah tuan-tuan, mudah lah. Bahasa kita bahasa mudah. Tuan-tuan ada anak, tuan-tuan bagi makan, tuan-tuan sekolahkan dia, tuan-tuan bagi duit belanja semua. Tiba anak tuan-tuan ni, dia tak balik rumah, dia duduk rumah jiran tuan-tuan. Dia baik dengan jiran, dia tolong mak jiran, anak jiran semua dia bantu. Tuan-tuan dia tak peduli pun. Anak tu baik ke tak baik? Nampak zahirnya baik sebab dia buat macam-macam kebaikan, tapi dia buat pada orang yang salah. Dia bekerja di company yang salah, sedangkan ambil pendapatan daripada company A tapi bekerja untuk company B. Zalim ke majikan A tak bayar gaji dia? Tak zalim. Sebab dia buat pada yang salah. Macam itulah manusia, dia beriman pada Allah, Tuhannya Allah, tapi dia melakukan kebaikan bukan kerana Tuhan Allah dia. Dia buat untuk Tuhan yang lain. Maka adakah Allah Ta'ala zalim untuk letakkan dalam neraka? Tak zalim. Walaupun dia tak sebut kalimah la ilaha illallah. Sebab itu golongan-golongan liberal dia gunakan itu sebagai hujah untuk kelirukan kita. Okey? Jadi kita kena perlu betulkan balik mindset kita dan kita kena ada filter. Okey tuan-tuan, saya nampak tuan-tuan muka dah marah ni. Saya dah takut dah ni. Tuan-tuan jangan risau, makanan tu disediakan. Saya tengok muka dah makin dah ni lah. Ada yang pernah saya macam tu je. Bila nak habis? Sikit. Okey, wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah. Dan kamu sampailah dengan kesabaran dan sampaikanlah dengan kasih sayang. Ulaika ashabul maimanah. Itulah ciri-ciri orang yang golongan kanan yang masuk syurga Allah. Walladzina kafaru biayatina, dan orang kafir dengan ayat-ayat kami, hum ashabul masy'amah. Itulah golongan kiri, iaitu golongan neraka. Alaihim narun muqsadah, dan mereka berada dalam neraka yang tertutup rapat. Okey, baik tuan-tuan, saya tak payah ulaslah. Mudah-mudahan ada manfaat daripada majlis ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan kita. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan, ada dua saja ingatan saya. Pertama, selesaikan puasa 6. Walaupun puasa 6 ni 6 hari, puasa Ramadan 30 hari, yang 30 hari tu selamba je puasa. 6 hari main sukar, sangat susah. Sebab itu yang susah itu ganjaran dia setahun pahala. Okay? Tuan-tuan jangan putus asa tuan-tuan. Kita ada baki, hari ni dah 17 Ramadan. Ada baki lagi 12 13 Ramadan, sempat lagi tuan-tuan. Puluhan lah. Macam mana pun tuan-tuan buat. Itu yang pertama. Kedua, bila pergi open house, silaturahim ni tuan-tuan, itu yang paling utama. Okay, pergi open house ni bukan sebab tak nak masak ya. Pergi anak-anak ayah semua pergi open house, mak tak nak masak, bukan. Pertama, nak sambung silaturahim, dia pahala. Kedua, tuan-tuan kena maniskan muka tu. Manis muka ni pahala. Okay, Nabi sebut apa? Jangan memandang rendah amalan memaniskan muka di hadapan saudara kamu. Itu pun pahala. Kalau tuan-tuan nak buat muka masam, tuan-tuan jangan datang open house. Tuan-tuan balik.
Betul tuan-tuan, saya cakap tunggu. Kadang-kadang kita pergi, saya tahu lah tuan-tuan dah sampai 6-7 rumah pergi. Rumah yang ke-8 tu tuan-tuan masam je pada tuan rumah. Tuan rumah sebut berborak pun kita tak nak borak. Kalau tuan-tuan tak mampu, tuan-tuan tinggalkan. Sebab kita nak sambung silaturahim dan kita kena maniskan muka. Ketiga, tuan-tuan makanlah sedikit. Jangan tak makan langsung. Okey? Kalau tak nak makan, tuan-tuan jangan datang. Sebab dia akan kecilkan hati tuan rumah. Tuan rumah buat open house ni memang ajak kita makan. Tiba-tiba datang tak nak makan. Saya datang nak jumpa awak aje. Habis yang ni siapa masak ni tak nak makan. Okey? Jadi dia ada adab dalam silaturahim. Dan yang lebih utama, kalau tuan-tuan datang di rumah perumahan ni, parking di tempat yang sepatutnya. Jangan suka sangat makan, tuan-tuan tak sedar kereta tengah blok kereta orang dan sebagainya. Okey, ini berlaku di mana-mana. Jadi jaga adab, jaga akhlak kita dan niatlah open house yang kita hadiri ni semuanya membuahkan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ala kulli hal saya berhenti dekat sini. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Rasanya macam dah sebulan tak datang kat sini. Jadi hari ini kita cakaplah banyak sikit. Mudah-mudahan Allah Taala beri manfaat daripada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika 'amman siwak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.